Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ustaz masih lagi dapat meneruskan pembelajaran kita walaupun melalui online ataupun secara alamiah. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Ustaz harap dan Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Okey, pada video kali ini kita akan teruskan pembelajaran akhlak kita, iaitu pada tajuk Zikrul Maut. Okey, pelajar-pelajar sekalian dikehendaki membuka buku akhlak tajuk Zikrul Maut. Okey, sebelum kita masuk tajuk Zikrul Maut ni secara mendalam, yang pertamanya perlulah kita tahu apakah pengertian ataupun maksud Zikrul Maut. Zikrul Maut adalah perkataan di dalam bahasa Arab yang membawa maksud ingat kepada mati. Yang pertama, zikru. Zikru membawa maksud ingat, dan al-maut adalah mati. Dan digabungkan dua perkataan ini menjadi satu yang membawa maksud ingat kepada mati. Zikrul maut ataupun ingat kepada mati adalah merupakan salah satu sifat mahmudah ataupun sifat yang terpuji di dalam Islam. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya supaya sentiasa mengingati mati. Pelbagai dalil daripada Al-Quran dan hadis diturunkan kepada umat Islam supaya sedar akan kepentingan ingat kepada mati ini. Jadi, apakah dalil-dalil ingat kepada mati ini? Mari kita lihat. Okey, yang pertamanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang membawa maksud tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Okey, daripada dalil Al-Quran ini kita dapat faham bahawasanya yang hidup itu pasti akan merasai mati. Tidak kiralah yang hidup itu mempunyai pangkat yang tinggi ataupun dia orang yang miskin ataupun dia orang sederhana sekalipun, semuanya akan mati. Yang kekal ialah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dalil Al-Quran, Nabi juga pernah bersabda bahawa Nabi bersabda, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Okey, baiklah. Tadi kita dah bincangkan apakah maksud Zikrul Maut dan dalil Zikrul Maut. Kali ini kita akan membincangkan pula cara-cara untuk Zikrul Maut. Okey, yang pertamanya ialah mengiringi jenazah ke kubur. Mengiringi jenazah kepada kubur ni Ustaz sudah membincangkan pada tajuk yang pertama. Okey, yang keduanya ialah ziarah orang mati. Ziarah orang mati pun kita dah bincangkan pada tajuk yang kedua dalam buku akhlak. Nanti kamu lihat balik ya. Okey, yang ketiga ialah melawat orang sakit. Apabila kita melawat orang sakit ini akan menjadikan kita insaf. Tengok, cuba kita lihat pada hari ini, tengok apa ni, pesakit-pesakit COVID-19 dan pesakit-pesakit yang lain. Ini menjadikan diri kita insaf. Adakah kita masih lagi hidup esok ataupun lusa? Adakah kita yakin kita masih hidup atau tidak esok? Okey, cara yang seterusnya ialah kita
sentiasa mengingati bahawa setiap yang hidup itu akan menemui ajal. Tiada yang kekal di dalam dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin setiap yang hidup itu akan mati. Okey, cara yang terakhir ialah sentiasa mendoakan kepada orang yang sudah mati. Ini menjadikan diri kita ingat kepada mati. Sebagai contoh, jika ada dari kalangan kita ibu atau bapa ataupun nenek ataupun datuk yang telah meninggal, jadi kita doakanlah kepada mereka supaya tenang di alam sana, supaya mereka dapat masuk syurga. Jadi apabila kita berdoa tentang kepada mereka, ini sedikit sebanyak mendatangkan keisafan kepada diri kita. Perbincangan yang seterusnya ialah fadilah atau kelebihan zikrul maut. Yang pertamanya ialah rajin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mengingati mati ini menjadikan diri kita rajin dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya ialah mengingati mati ini diumpamakan seperti orang yang ingin menunaikan haji. Jadi sebelum seseorang itu pergi menunaikan haji di Mekah, mestilah mereka melakukan pelbagai persiapan diri, sama ada dari segi keuangan ataupun pakaian, dan juga menghafal rukun-rukun serta syarat haji supaya mereka dapat melakukan haji dengan baik dan mendapat haji yang mabrur. Begitu juga dengan kematian. Orang yang sentiasa mengingati mati ini akan sentiasa melakukan persiapan ataupun amalan-amalan yang banyak sebelum mereka meninggal. Sebagai contoh, jika kita tahu esok kita akan mati, semestinya kita akan melakukan amalan-amalan yang banyak. Mesti kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa pentingnya mengingati mati ialah menjadikan diri kita rajin dalam melakukan ibadat dan amal soleh. Okey, yang keduanya dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Apabila kita sentiasa melakukan ibadat dan beramal soleh, Allah juga akan mengasihi kita. Okey, yang ketiganya dikasihi ibu bapa, guru dan masyarakat. Apabila Allah mengasihi kita, secara automatiknya ibu bapa, guru dan masyarakat juga akan mengasihi kita. Yang keempat, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat. Jadi kesimpulannya, seorang yang ingat akan mati akan melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Dia merasakan peluang untuk melakukan kebaikan itu adalah yang terakhir buatnya. Bagaimana perasaan kita sekiranya kita mengetahui solat yang akan kita dirikan adalah solat yang terakhir, ataupun salam kita dengan ibu itu adalah buat kali yang terakhir? Apakah kita akan melaksanakannya sambil lewa? Tentunya kita akan laksanakan dengan terbaik. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita apabila hendak memulakan solat, rasakan solat itu yang terakhir seperti sabdanya, lakukan solat kamu seolah-olah solat yang terakhir. Dengan semangat itulah baginda dan para sahabatnya sentiasa solat dalam keadaan yang terbaik setiap masa, setiap ketika, di mana jua, hanya kerana merasakan mati boleh datang tiba-tiba. Okey, tadi kita dah bincangkan tentang kelebihan zikrul maut. Sekarang ini kita masuk pula kepada akibat tidak zikrul maut. Ada beberapa akibat tidak zikrul maut. Yang pertamanya adalah lalai beribadat. Yang keduanya mengejar kemewahan hidup tanpa batasan. Yang ketiganya ialah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Seterusnya dibenci ibu bapa, guru dan masyarakat, dan akhir sekali ialah tiada keinsafan. Okey, secara mudahnya
kita lihat berapa ramai manusia yang lalai dengan angan-angan dan menganggap mati masih jauh. Padahal di hadapan mata sering berlaku bahawa kematian datang tiba-tiba. Contoh, sakit, tua, kemalangan adalah antara beberapa penyebab kematian. Namun di sisi Allah masih terlalu banyak perkara yang boleh menyebabkan kematian. Contohnya sekarang ini kita sedang mengalami virus COVID-19. Kita lihat setiap hari ada kematian. Tidak kiralah muda ataupun tua. Jadi kita semestinya mengingati bahawa syarat untuk mati itu bukanlah muda, bukanlah tua ataupun sakit. Syarat mati itu adalah hidup. Jadi setiap yang hidup itu pasti akan merasai mati. Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita hari ini. Jadi Ustaz harap kamu dapat mengambil ikhtibar dan pengajaran daripada tajuk kita kali ini. Ingat, mati itu pasti dan syarat untuk kematian itu adalah hidup. Jika kita ada melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, segerakanlah bertaubat. Dan jika kita ada melakukan dosa terhadap manusia ataupun haiwan, segeralah minta maaf kepada mereka. Dan jika kita ada berhutang atau sebagainya, bayarkanlah hutang tu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa. Ma'assalamah.